Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke YouTube channel Cikgu Bunga. Hari ini cikgu akan membuat ulang kaji bersama-sama calon A+ SPM sebagai persiapan untuk menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Jadi jom kita mulakan kayuhan akhir skor sejarah kertas 2 bahagian B. Soalan esei dengan tajuk fokus kita daripada tingkatan 4 bab 10 Pemasyuran Kemerdekaan. Okey, jadi jom kita tengok apa contoh soalan untuk bab 10 tingkatan 4. Okey, soalannya, kemerdekaan negara pada 31 Ogos merupakan peristiwa yang penuh dengan pengertian kepada negara dan kekal sehingga kini. Jadi A, jelaskan pengertian kemerdekaan. 6 markah. Jadi soalan ini memerlukan calon-calon untuk memberikan maksud kemerdekaan. Okey, jadi apa jawapan yang sesuai? Jom kita tengok. Maksud kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan. Selain itu, merujuk kepada negara yang berdaulat dan mempunyai kuasa tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Seterusnya, menurut Tun Dr. Mahathir, kemerdekaan bermaksud bebas dari cengkaman minda penjajah, menyayangi negara dengan sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Jadi di sini, apabila anda menjelaskan maksud kemerdekaan, sila pastikan anda memberikan sekurang-kurangnya 6 ayat bagi membolehkan anda untuk mendapatkan 6 markah maksimum. Jadi, jelas bukan berkaitan dengan maksud kemerdekaan. Jadi, jom kita pergi kepada soalan ceraian B. Kemerdekaan memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. Buktikan. Okey, so soalan ini memerlukan calon memberikan manfaat ataupun kebaikan yang diperoleh rakyat apabila kita berjaya mendapatkan kemerdekaan. Jadi, contoh jawapan yang sesuai untuk soalan ini ialah kemerdekaan memberi manfaat kepada rakyat dan negara melalui pengamalan sistem raja berperlembagaan yang memperakui kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Jadi kita telah berikan fakta pertama dan huraian pertama. Selain itu, pengamalan prinsip demokrasi berparlimen yang membolehkan rakyat memilih kerajaan melalui pilihan raya. Kita ada fakta nombor 2, huraian nombor 2. Dan parlimen sebagai badan yang sah untuk menggubal undang-undang. Di samping itu, kemerdekaan juga menyebabkan pentadbiran berjaya dikembalikan kepada penduduk asal tanah Melayu. Contohnya, Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Jadi, ini menunjukkan tanda kebebasan sebuah negara yang merdeka. Jadi, ini antara contoh jawapan yang boleh calon-calon A+ semua guna sekiranya soalan bertanyakan manfaat kemerdekaan kepada rakyat dan negara. Jadi, jom kita pergi kepada ceraian soalan C. Teliti logo berikut. Okey, soalan C ini memerlukan calon-calon A+ untuk meneliti gambar yang diberikan untuk menjawab soalan KIBAT berjumlah 8 markah. Jadi, sebelum kita pergi kepada gambar, kita kena baca terlebih dahulu soalan. Okey, huraikan mesej yang terkandung dalam logo tersebut. Jadi, soalan
menginginkan mesej yang terkandung dalam logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Jadi jom kita tengok apa idea, apa isi yang kita boleh gunakan untuk menjawab soalan yang ditanya. Okey, jadi perkara pertama kita kena teliti betul-betul logo ini dan kita kena gariskan atau highlightkan fakta-fakta ataupun isi-isi penting untuk memudahkan kita menjawab soalan. Jadi, logo ini adalah logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Okey. Dengan membawakan tema #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Jadi, maksud logo ini adalah yang pertama, jalur biru, merah dan kuning merupakan cerminan keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar budaya tetapi berjaya hidup secara harmoni. Okey, itu yang pertama maksud logo. Yang kedua, titik merah melambangkan, ini titik merah, melambangkan jati diri dan semangat patriotik yang menjadi teras pembentukan negara berdaulat. Okey, seterusnya, logo kedudukan berselang-seli ini melambangkan keterbukaan dalam meraikan perbezaan dan kepelbagaian demi kemajuan bersama. Jadi, logo ini adalah daripada Unit Komunikasi dan Korporat JPM. Okey, jadi kita telah teliti apa yang ada dalam gambar. Jadi di sini untuk menjawab soalan berbentuk gambar, okey, macam mana jawapan yang boleh calon-calon A+ gunakan? Okey, seperti yang berikut. Jom kita tengok. Okey, mesej yang terkandung dalam logo tersebut, kita gariskan kehendak soalan ataupun kata kunci soalan. Okey, mesej yang terkandung dalam poster Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2022 dengan temanya Keluarga Malaysia Teguh Bersama. So, kita bagi tahu. Okey, apa tema poster tersebut? Tema ini membawa maksud pentingnya semangat bersatu padu. Jadi, mesej yang terkandung dalam logo tersebut adalah pentingnya semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan bangsa di Malaysia. Okey, selain itu, jalur biru, kuning dan merah yang terdapat pada logo membawa maksud penduduk dalam negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa tetapi hidup secara bersama dalam situasi aman dan harmoni tanpa persengketaan. Okey, ini mesej yang cuba disampaikan melalui maksud jalur biru, kuning dan merah. Seterusnya, titik merah menunjukkan semangat patriotik dalam diri dalam menjamin negara kekal berdaulat. Okey, semangat patriotik. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dan ancaman yang terpaksa ditempuhi, kedudukan berselang-seli menunjukkan masyarakat Malaysia yang mengamalkan sikap terbuka walaupun bukan dari keturunan yang sama. Malah, sifat ini membolehkan mereka meraikan perbezaan yang membawa kepada kemajuan dalam sektor pelancongan negara. Kesannya, negara kekal aman dan sejahtera sehingga ke hari ini. Jadi, calon-calon A+ semua, sekiranya soalan memerlukan anda
memberi ulasan apa yang ada di dalam sesuatu gambar, okey, anda mesti meneliti terlebih dahulu gambar tersebut. Okey, pastikan sekiranya anda ingin membuat soalan berbentuk kebat, pastikan untuk soalan esei yang paling penting mulakan dengan ayat pemula. Fakta, huraian lanjutan, contoh dan mesti tutup jawapan anda dengan inference. Untuk mendapat 8 markah yang maksimum. Itu sahaja sesi perkongsian pada hari ini. Ingat, masih belum terlambat untuk anda membuat ulang kaji pelajaran. Mulai hari ini tanamkan dalam fikiran, aku pandai, aku rajin, aku boleh mendapat A+ dalam sejarah SPM. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu dengan topik fokus yang lain. Bye!